Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Habibillah Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan dimulakan Allah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat rezeki melepasi bulan Ramadan. Insya-Allah moga-moga amal kita sepanjang itu diterima oleh Allah dan moga-moga ianya tersimpan rapi dalam khazanah pahala kita yang insya-Allah kita akan tuainya di akhirat kelak. Dan moga-moga kita terus semangat dan istiqamah mentaati Allah pada perintah dan tegahnya sehingga kita layak disebut sebagai hamba Allah. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah malam ini mukaddimah lama cuti, kita sambung pengajian akidah Ahlussunnah wal Jamaah fasal yang kelima, akidah yang batil, sambungan ya. Kita telah masuk membicarakan akidah, tentang akidah aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah yang sesat ya, lagi menyesatkan. Yang mana Mu'tazilah ini dia menyandarkan kekuatan akal dalam beragama dan beriktikad. Sedangkan agama Islam dan akidah itu bukan semata-mata akal logik sebagai sandaran, tetapi adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Oleh sebab itu ujian terbesar, ujian akhir zaman yaitu banyak kepada ujian keimanan. Dibungkus cantik, menawan dan menarik, tetapi intinya kesesatan. Digambarkan amal yang bagus, baik, nampaknya ya baik, tapi rupanya tersimpan di sebalik itu dakwah yang menyeleweng, sehingga tanpa disedari menyebabkan ramai umat Islam yang jahil terpengaruh, akhirnya mempertahankan kesesatan itu tanpa disedari. Itu yang kita takut begitu. Oleh sebab itu jalan selamat, ambillah pengajaran dan perhatian khutbah yang dibacakan pada Jumaat yang lepas. Ya, sentiasalah hadir majlis-majlis ilmu di surau-surau dan masjid-masjid. Sentiasalah menuntut ilmu walau di mana sekalipun berada dalam kesempatan yang ada. Ya, kerana kejahilan itu sangat merisikokan seseorang itu terjebak dalam perkara-perkara yang sesat tanpa diketahui, dalam keadaan dia menyangka itu adalah yang betul. Tengok di luar sana kadang-kadang kenyataan yang jelas menyimpang daripada Al-Quran, menyimpang daripada hadis, menyimpang daripada kata-kata dan nasihat ulama yang ahlinya, tapi tidak merasa itu satu kesalahan, ya,
bahkan dipertahankan. Itu akhirnya orang yang pandai bercakap, bersulamkan unsur agama dan akhlak etika itu lebih diidolakan, didengar berbanding orang yang memang ahli dalam bidangnya, yang berpuluh-puluh tahun bergelumang menceburkan diri tenggelam dalam lautan ilmu yang penuh dengan ujian dan dugaan. Ya, moga-moga kita semua tak tertipu. Moga-moga kita menjadi orang yang dijaga hatinya, mata kepala dan mata hatinya, sehingga kita tidak tersesat dan terseleweng. Amin ya rabbal alamin. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharain. Amin. Sambungan menurut ajaran mazhab Mu'tazilah. Menurut ajaran mazhab Mu'tazilah ini, apa dia? Quran itu baru diciptakan. Quran itu baru. Namanya Quran itu baru, bukan qadim. Menurut kita berpandukan pendapat ulama ahli sunnah wal jamaah bahwa Al-Quran itu qadim, tetap qadim, tetap qadim. Ya. Mu'tazilah mempertikaikan macam mana qadim, kan? Sedangkan kita jadi pun baru, kita ni tak qadim. Kan? Kalau qadim sudah pastilah alam ini pun, makhluk ini pun qadim juga. Itu dia. Jadi sekarang ini kita umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sekarang, waktu ini, ya. Jadi Quran ini Quran yang bukan qadim, Quran yang hadis. Itu bagi pandangan Mu'tazilah. Jaga-jaga macam dia juga, kan? Sebab turunnya itu kan selepas kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyu yang pertama ketika Nabi suluk di Gua Hira. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan seterusnya. Nah, itu kan baru. Kita dengar pun baru. Jadi ini pegangan Mu'tazilah, menganggap, mengiktikadkan Quran itu baru saja diciptakan sesuai dengan peristiwa, keadaan, keperluan yang berlaku pada waktu itu. Kan Al-Quran itu kan bitadarruj, dia berdikit-dikit, berperingkat-peringkat, bukan sekali belek turun sekaligus. Tak ada. Dia berdikit-dikit mengikut keadaan, peristiwa, keperluan dan sebagainya. Jadi ini diambil hujah oleh Mu'tazilah, menunjukkan Quran bukan qadim tapi hadis. Yang qadim hanyalah zat Allah. Ini dibantah, dikritik, dibangkang oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap mengatakan qadim. Yang hadis itu ain Quran mushaf itu, materialnya itu, kertasnya itu hadis, kan? Apalagi dakwatnya, cetakannya lagi sekarang macam-macam, kan?
Kadang-kadang kita pun confuse, ini Quran ke buku biasa? Kan? Kalau dulu tengok je dah jelas, dah tahu dah, wah ini mushaf, ini Quran. Yang sekarang Quran sekarang kan, ya saking modernnya itu, saking canggihnya itu, kadang-kadang kita yang saya lah budak-budak baru mungkin dia faham lah. Yang macam kita dulu Quran tu kan yang ya gitulah, yang kertasnya, bentuknya, zuhrufnya, khatnya, tengok aja dah tahu ini Quran. Kan? Sekarang punya lagi canggih. Nak tengok dulu, tengok ini baca, oh Quran, Quran. Kan? Ini baru katanya. Baru. Kertasnya baru lah tu. Kertasnya baru, colornya, warnanya itu baru. Itu disebut mushaf. Itu mushaf. Itu memang baru. Tapi yang dikehendaki kalam nafsi, kalamullah. Kalam Allah yang disandarkan kepada Allah, kalamullah itu qadim. Gambarannya macam mana? Tak susah. Baik. Anak belum lahir. Contoh, belum lahir. Kita dah plan dah, bapaknya dah plan. Ni besok anak ni lahir. Ya, macam mana? Hari yang ketujuh, bapa nak cukurkan kepala dia, nak bagikan namanya. Nanti ngekahkan dia sekali. Nanti 4 tahun di antar ke pengasuh ataupun macam mana. 5-6 tahun masukkan pusat asuhan tunas Islam, bagi dia belajar, dedahkan dia tentang tarbiyah dan pendidikan Islam, kenal Allah Ta'ala. Kan? Ingat, nanti sekian, bapak nak dia ini besok begini. Perancangan tu dah tulis. Nanti umur 10 tahun, umur 11 tahun, nanti sekolahnya kat mana? Dah disusun. Ya, bapak yang ini nak dipondokkan. Kan? Anak sulung dah bidang engineer. Anak yang nombor 2 arkitek. Anak ketiga doktor. Anak keempat ini nak dijuruskan dalam bidang agama, nak dipondokkan. Jadi nanti umur 12 tahun terus pondokkan. Pondok ya, tulis. Ingat, ini sementara bapak masih hidup. Ya, tulis. Jadi perancangan itu sudah dicatat, sudah ada. Ya. 12 tahun mondok. Sampai umur berapa tahun? Sampai umur 21 tahun. 22 bapak dikawinkan, bapak carikan jodoh. Itu contoh susunan itu. Belum berlaku kan? Belum. Tapi dah dicatat. Jadi besok bila anak itu mula membesar, dia ikut catatan tu. Kan? Loh, lepas ni apa mak? Ini bapak dah bagi tahu dah ni. Ni gini. Oh macam ni. Lepas ni umur ni, lepas ni kau buat macam ni. Kau ikut macam ni, kau macam ni. Benda tu, perkara semua tu sudah rancangkan pada awal, sebelum dewasa, sebelum remaja, sebelum besar. Cumanya bila anak ni dah mula besar, dah boleh membaca, boleh menulis, dia tertakluk kepada apa yang dihajatkan, disarankan oleh orang tua. Sebagai anak soleh, diikut je, dia follow je. Ketika mendapat aran, umur 10 tahun ngapal Quran. Oh, saya kena hafal Quran ya. Kenapa Quran? Oh, hafal Quran lah. Bapak suruh hafal Quran, hafal Quran. Adakah arahan itu, adakah kenyataan itu baru diarahkan untuk dihafal Quran umur 10 tahun, atau macam mana? Atau sudah
sebelum dia lahir lagi. Ya sudah sebelum lagi. Cuma pada waktu yang sesuai itu ikut panduan yang sudah ada. Tadi umur 12 tahun nak dipondokkan. Jadi umur dah 12 tahun nak kau 12 tahun mondok ya. Dekat utara ke selatan ke, dekat negara jiran ke, kan, ke Patani ke, selatan Thailand, ngaji dengan Baba Ismail ke, Baba Ghazali ke, contoh kan, ngajilah, khidmatlah, berkhadamlah di sana dengan ilmu. Jadi itu arahan itu, arahan itu bukan baru sampai. Anak tadi baca ketika umur 12 tahun, bukan baru 12 tahun itu dia dapat arahan itu. Arahan itu sudah tercatat sebelum umurnya 12 tahun. Tapi pelaksanaannya itu pada umur 12 tahun. Itu logiknya begitu. Jadi begitulah, apa susahnya Allah Ta'ala sejak azali lagi sudah merancangkan, sudah merancanakan, sudah mentakdirkan kalam itu begitu. Bagaimana Al-Quran daripada surah Fatihah sampai An-Nas itu sejak dulu, sejak azali sudah ada qadim, bukan hadis. Gitu. Cuma turunnya itu waktunya bersesuaian dengan peristiwa, keadaan dan sebagainya. Ketika Rasulullah bermula daripada kerasulannya sehingga baginda wafat. Jelas. Jadi tetap berdasarkan pada ini ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah berdalilkan ini, logiknya mengetikkan bahwa Al-Quran itu kalamullah tetap yang qadim, bukan hadis. Mu'tazilah tidak begitu. Mu'tazilah tetap Al-Quran ini baru. Kan? Baik, sebab itu kita kena ngaji supaya kita faham. Asasnya begitu. Pada tahun 750 Masehi, golongan Mu'tazilah menyokong dengan kekuatan menyokong dengan kuatnya gerakan Khalifah Abbasiyah, menentang fahaman ahli sunnah wal jamaah. Ketika Khilafah Abbasiyah itu, Khalifah Abbasiyah kuat pegangan mereka dengan Mu'tazilah dan kuat penentangan mereka terhadap ahli sunnah wal jamaah. Termasuklah Imam Ahmad ibnu Hanbal menjadi mangsa, ditangkap dan dipenjara dan diseksa kerana tidak cocok dengan pegangan akidah pemimpinnya ketika itu. Dan Mu'tazilah ini juga menentang Syiah ditentang, ahli sunnah wal jamaah pun dibantai. Tuh. Dengan sebab itulah kebanyakan pengajaran mazhab Mu'tazilah bersifat pegangan resmi rakyat Baghdad ketika itu, yang mendapat sokongan besar dari Khalifah Ma'mun yang merupakan satu keyakinan di negara itu, Baghdad, Irak, dan menentang fahaman orang yang tidak mengikut mazhab Mu'tazilah itu. Kan ini yang dikatakan annasu ala dini mulukihim. Umat itu, manusia itu dia mengikut kepercayaan raja atau pemimpin mereka. Sebab itu kalau pemimpinnya bejat, rakyat bejat. Kalau pemimpinnya soleh, insya Allah rakyatnya soleh. Kalau rajanya linglung, rakyatnya linglung. Sebab itu bukan kecil-kecil urusan memilih pemimpin. Satu kewajiban umat Islam memastikan pemimpin yang dipilih itu bukan hanya
pemimpin yang berintegriti, amanah, jujur, tapi berakidah dengan akidah yang sahihah, bukan berpegang dengan kepercayaan yang sesat, menyeleweng ataupun yang rusak. Sekalipun tampak keintegritiannya itu, tetapi kalau akidahnya rusak, wajib kita memilih pemimpin yang akidahnya jelas. Gitu. Kita dah tahu akidahnya, orang yang dilantik itu, yang dicalonkan itu cenderung kepada fahaman-fahaman yang sesat ataupun yang telah difatwakan sesat. Kok kita pilih juga? Besok kita sediakan jawapan kita, alasan kenapa aku pilih dia. Di mana? Jawapan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berhujahlah dengan Allah besok di akhirat. Apatah lagi dengan terpilihnya, sehingga menjadi tersebarnya unsur-unsur fahaman atau akidah yang sesat dalam sebuah negara itu, maka tanggunglah kita akibat dosanya itu. Sebab itu jangan anggap orang Islam ini, jangan anggap urusan pemilihan itu urusan dunia. Alah, itu semua dunia itu, semua gila pangkat, semua itu gila kedudukan. Dunia itu, Rasulullah pun tak begitu. Itu bahaya. Orang-orang yang berfahaman beginilah yang menyebabkan masa depan bangsanya dan saudaranya dihancurkan. Orang kafir ni tuan-tuan, orang kafir ini walaupun sedikit berbanding orang Islam yang ramai, tapi yang sedikit itu kok dia memiliki syaukah, dia memiliki kuasa. Orang Islam yang ramai macam mana sekalipun tak bermanfaat dan tak berguna. Karena apa? Kuasa mesti dengan kuasa. Tuan-tuan, buah durian, durinya banyak ke sikit? Banyak. Bukan satu, bukan dua. Apa tuan-tuan pernah kira? Saya pun tak pernah kira. Taunya makan aja. Tapi bukan durinya, buahnya. Betonnya pun saya luah balik. Bijinya lah maksudnya. Tengok, seganas itu durian, musangking, blackton, apa lagi, kucing tidur. Kan? Duri yang banyak tapi kalah dan tewas dengan 5 jari yang lembut macam ini, plek. Ada duri tak jari tangan kita ni? Tak ada duri. Tapi boleh kalah bila tangan kita memegang parang. Faham tak? Ini analogi mudah aja saya bagi. Tangan yang tidak ada duri, tangan yang tidak ada kuku macam harimau, macan, gembong, singo, brenggolo, ya, lembut. Tapi kalau di tangan yang lembut ini hanya 5 jari yang tak berduri, tapi kalau pegang parang, ya, lagi-lagi parang bedok. Parang bedok itu parang yang melatok tulang. Kalau dekat tempat saya lah, tempat saya panggil parang bedok. Kalau ada parang itu, jangankan durian kampung, durian musang kingkong pun boleh kalah. Begitulah, ya, sekalipun sedikit bilangan musuh-musuh Islam, alah sikit, kita ramai, kita ada itu, kita ada ni, tapi apa guna ramai kalau tidak ada kuasa? Orang-orang musuh-musuh Islam sekalipun sedikit bilangannya, tapi kalau mereka sudah ada kuasa, dicincang wae, entek.
boleh buat apa. Gitu, hati-hati. Ya. Oleh sebab itu, ya, benda ini semua melibatkan akidah, ada kaitan dengan agama dan maslahat umat Islam akan datang. Ya, ambil pengajaran. Ya. Ulama-ulama ketika itu Imam Syafi'i pun hampir-hampir Imam Syafi'i dia hijrah ke Mesir. Imam Ahmad Ibn Hanbal dia memilih tetap di Baghdad berdebat dengan Mu'tazilah. Dan akhirnya ia kena tindakan. Kena tindakan, dia tangkap. Tak cukup situ, dalam penjara disabet, dilibas, diseksa. Tu Allahu Akbar. Itulah ulama dulu. Dengan sebab itulah kebanyakan mazhab Mu'tazilah penduduk ketika itu berfahaman dengan fahaman Mu'tazilah, tersebar kan. Tetapi apabila Khalifah Mutawakkil memerintah di antara tahun 847 861, masih fahaman mazhab Mu'tazilah ini dianggapnya sangat berbahaya. Nih tengok. Jadi kuasa dengan kuasa juga. Nak mengatasi itu dengan kuasa juga. Bila Khalifah Mutawakkil memerintah dengan kuasa yang dia ada, dia cantas, dia sekat, dibendung fahaman ini daripada berkembang dan berkembang. Lalu diarahkan ulama-ulama mazhab ahli sunnah wal jamaah menentang fahaman mazhab Mu'tazilah. Dicari ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, diarahkan pergi dakwah, pergi debat, hujah, lenyapkan fahaman Mu'tazilah ini sehingga berubah kepada ahli sunnah wal jamaah. Dan semakin lama semakin berkurangan dan merosot, akhirnya perlahan demi perlahan hilanglah pengaruh Mu'tazilah tadi. Tuh tuan-tuan, nampak? Ini belah pengajarannya. Penting pemerintahan, kuasa itu penting, tapi itu bukan keutamaan. Rasulullah ketika tidak menjadi pemimpin di Madinah, dia di Mekah 13 tahun, ada orang respect? Tak ada. Dicaci maki lagi, diancam nak bunuh lagi. Tapi bila di Madinah, Rasulullah ada kuasa. Barulah ketika lepas perang Badar, ada seorang yang bernama Ka'ab bin Al-Ashraf menghina, membuat syair-syair, sajak-sajak menghina Allah dan Rasulnya. Terus Rasulullah panggil pemuda-pemuda, kumpulkan man li Ka'ab bin Al-Ashraf. Sahabat pun bangun, ya Rasulullah, atuhibbuna an aqtulahu? Rasul jawab, na'am, fa innahu yu'dhillah wa rasulah. Siapa yang nak settlekan ini Ka'ab bin Al-Ashraf ini? Seorang sahabat bangun, ya Rasulullah, kamu suka tak kalau aku bunuh dia? Direct aja ni. Rasul jawab, na'am, ya. Kerana apa? Kerana fa innahu yu'dhillaha wa rasulah, kerana dia telah menyinggung atau mengganggu, menyakiti Allah dan Rasulnya. Dia tak, Rasul tak sebut menyinggung aku pribadi, tak ada, tapi Rasul dan Allah. Maknanya, tuan-tuan, dulu kan pernah kita ngaji kitab 40 hadis akhlak mulia kan. Ingat tak yang hadis Nabi pakai selendang tu, yang diberi
daripada Najran, kan? Kain yang diperbuat daripada Bani Najran. Selendang itu tiba-tiba datang seorang badui dari belakang, dia sentat, kan? Sampai berbirat, berbekas leher Nabi yang putih itu. Sahabat lain nak jotos saja, kurang ajar ini orang, mencujak, tak ada adab dengan Rasul, main sembat gitu aja. Rasul tak bagi, jangan apa-apakan dia. Ya, sabarnya Rasulullah, kan? Muhammad, aku minta bagi aku sesuatu, ya special. Sembrono aja, ya, tak ada langsung protokol. Ya, tak ada adab. Terus saja, ya Muhammad, panggil Muhammad aja. Yang lain panggil ya Rasulullah, ya Rasulullah. Datang aja, Muhammad, bagi aku benda yang special. Rasulullah tak marah. Itu sikap. Kalau pribadi, itulah akhlak Rasul. Tapi jangan menyentuh Allah dan kerasulan itu. Tuh, ya. Ini kalau ya kalimat Allah dihina-hina, kita kena sabar. Ya. Rasulullah penyabar. Kita tunjukkan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah. Macam mana Rasulullah lemah lembutnya, sabarnya. Ini orang tak ngaji. Orang tak ngaji. Sabar Rasulullah, ya sabar, Rasulullah sabar. Tapi dalam perkara agama, perkara Allah dan Rasulnya, tadi man li Ka'ab bin al-Ashraf, siapa yang nak boleh kasih settle itu Ka'ab bin al-Ashraf. Jadi kita begitu, pendirian umat Islam begitu. Kalau kita sama kita, ala orang secara peribadi, walah dia je selamba je, santai je, sabar. Tapi jangan Allah dan Rasul diganggu. Jangan agama itu dileceh-lecehkan. Ya, agama aku, hidup dan mati aku. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kok diusik? Mati sanggup. Begitu. Baik. Dalam masa perkembangan mazhab Mu'tazilah, mereka berjaya menubuhkan cawangan tidak kurang dari 900 cawangan. Main-main, banyak tu. Cawangan yang berasal dari pengikut-pengikut Asy'ari, yaitu di antara tahun 874 hingga 935 Masehi. Di antara satu sama lainnya terdapat beberapa fahaman yang berbeza-beza, sama ada mengenai hukum-hukum fiqh ataupun tauhid. Sebahagian mereka yang masuk ini adalah daripada pengikut-pengikut Asy'ari. Macam mana boleh terikut? Sebab kurang dalamnya pemahamannya. Itu sekali lagi saya sebut, bahayanya kita ni kalau belajar macam dulu-dulu punya pahaman kan. Fardu ain cukup dah. Kita tahu fardu ain dah cukup dah. Cukup. Yang penting kita tahu fardu ain. Itu zaman saya kecil-kecil dulu. Kan? Kawan-kawan, abang-abang sini-sini kan, orang pakcik-pakcik. Yang penting fardu ain itu cukup. Fardu ain. Bila sembahyang, baca Quran, puasa, okey dah. Rupa-rupa tak cukup tuan-tuan. Dengan sebab kita cuma tahu sembahyang, puasa, itu je, sehingga banyak perkara-perkara yang merosak akidah kita tak tahu. Perkara-perkara yang boleh menyelewengkan pemahaman agama daripada agama yang sebenar, kita tak tahu. Kenapa? Kerana ciputnya pengetahuan kita dalam bab agama. Tu. Ya. Oleh sebab itu teks khutbah minggu lepas tu sangat menarik. Bagus. Menggalakkan, meneruskan pengajian, hadir majlis-majlis ilmu. Kerana dengan hadir majlis ilmu itu adalah usaha untuk kita memahami agama yang kita anut itu sendiri dan bertanggungjawab terhadap agama Islam yang kita pegang. Gitu. Kita memiliki kendaraan yang kita guna, tapi kita tak peduli. Kendaraan yang kita guna itu ya dah rosak nanti.
Tapi kalau kenderaan yang kita guna, itu kita tahu cara mengendali, mengurusnya, insya Allah berpuluh-puluh tahun kan, Datsun 120Y steady kat jalan raya, boleh pusing seluruh Malaysia. Ya, steady je, lembut, steeringnya pun lembut, kan, selesa. Contohlah kan, Mini Cooper, dah berapa puluh tahun, masih jalan lagi kat jalan kan. Pasal apa? Pemilik dia tahu mengurus, mengendali kenderaan. Jadi boleh bawa ke mana-mana. Begitulah agama yang kita miliki, yang kita anuti itu, mesti kita kawal dengan pengetahuan supaya agama yang kita anut, agama Islam itu betul-betul menjadi penyelamat dunia dan akhirat. Gitu. Sehingga wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu diwanti-wanti itu oleh Allah Ta'ala, jangan kamu sampai mati melainkan kamu mati dalam keadaan Islam. Dalam mentafsirkan Quran dan hadis, mazhab Mu'tazilah terlalu banyak menggunakan pikiran dan otak. Ya, selain daripada itu, fahaman Mu'tazilah ini banyak persamaan dengan fahaman agama Kristian. Misalnya mengenai kebaikan mereka, keyakinan mereka bahawa Quran itu baru sahaja diciptakan. Nah, tadilah fahaman ini terdapat dalam agama Kristian. Dan fahaman tersebut adalah di antara yang menyebabkan mazhab Mu'tazilah itu terkeluar dari agama Islam yang sebenar. Tapi di Malaysia sudah ada dah, tuan-tuan. Saya dah sebut sebelum ni kan, di Malaysia tu dah masuk dah Mu'tazilah ni. Saya cari balik video video tu tak jumpa. Ya, dulu sekali lalu tu jelas disebut, dia kata apa? Sebenarnya Mu'tazilah ni bukan ajaran sesat, bukan menyeleweng, tak ada. Dia adalah sabang daripada dalam Islam juga. Ya, cuma kita kena faham macam mana. Tu kena faham. Wah tu, dalam pengajian itu meyakinkan bahawa Mu'tazilah itu tidak sesat. Tu bahasanya orang Melayu, tengok muka-muka Melayu. Barangkali spy kot yang dirakam, tapi mukanya tak dinampak kan. Tapi bukan kitab tu, bukan kitab. Baca kitab, bahaya itu, tuan-tuan. Ya, naudzubillah min dzalik. Moga-moga Qaryah masjid ini selamatlah, dan anak cucunya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jabariyah, wallahu a'lam bisawab. Ni Jabariyah ni kita masuk pada bulan akan datang insya-Allah taala, ya. Dia baru mula ni, tak boleh lama-lama, tuan-tuan. Ya. Segap-segap jadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi. Allahumma inna nasta'udi'uka ma 'allamtana fardudu ilaina 'inda hajatina ilayhi wa la tunsina rabbil alamin walhamdulillahirabbil alamin.